Hai, kita sambung apa yang telah kita bincangkan tadi. Tadi kita telah membincangkan berkenaan dengan pembentukan kembar seiras dan kembar tak seiras. So, sekarang kita sambung dengan mutasi. So, kita telah pelajari ada dua jenis mutasi, iaitu mutasi gen, okay, yang berlaku ke atas gen, dan satu lagi adalah mutasi kromosom yang melibatkan kromosom lah kan. Okey. So, soalan nombor 15, kategorikan penyakit berikut kepada mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey, kita dibagi 7 penyakit-penyakit, kita kelaskan. Okey, albinisme ataupun albino ini adalah mutasi gen. Okey. So, albinisme letaknya di sini. Sindrom Down itu adalah mutasi kromosom. Buta warna itu adalah mutasi gen. Sindrom Turner itu adalah mutasi kromosom. Okey, sindrom Turner. Anemia sel sabit, okey, itu adalah mutasi gen. Hemofilia juga mutasi gen. Kemudian terakhir sekali sindrom Klinefelter. Okey, itu adalah mutasi kromosom. Okey, kalau kita perhatikan jadual kita ini, nak membezakan antara mutasi kromosom dan mutasi gen ni senang sahajalah kan. Kalau ada perkataan sindrom, maka itu adalah mutasi kromosom. Kalau tidak ada perkataan sindrom ini, maka ianya adalah mutasi gen. So, untuk tingkatan 4 tahun lepas, kita hanya melihat kepada 3 sindrom sahaja. Down, Turner dan Klinefelter. Okey. So, kita lihat soalan nombor 16. Mengenal pasti penyakit berdasarkan penerangan dalam jadual berikut. Alright. Now, kekurangan protein dalam sel darah yang menyebabkan darah sukar membeku. Ini kalau kita luka, darah tak beku di darah sentiasa keluar saja. So, apa nama penyakit ini? Okey, ini namanya adalah hemofilia. Okey, yang ini pula gen yang termutasi menyebabkan sel darah merah menjadi bentuk sabit. Oh, ini senanglah kan? Ada perkataan sabit. So, pesakit kelihatan pucat sebab sel darah merahnya hanya ada sedikit oksigen sahaja sebab hemoglobin dalam darahnya kurang. Okey, dan mudah juga pecah. Okey, so apa nama penyakit ini? Okey, ini dah tentulah anemia sel sabit. Okey, perempuan yang hanya mempunyai satu kromosom X sahaja. Dia tidak mempunyai ovari dan kitaran haid. Okey, so satu kromosom X sahaja. So, ada masalah pada kromosom. Jadi, ini mestilah mutasi kromosom kan? Okey. So, tetapi yang mana satu? Sebab kita ada 3 pilihan untuk mutasi kromosom tadi, iaitu sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. So, untuk perempuan yang hanya ada satu kromosom X, itu adalah penyakit sindrom Turner. Okey.
Kalau kita ingat balik, perempuan sepatutnya ada 2X. Tapi untuk sindrom Turner ini, 1X-nya tak ada. Okey, dia cuma ada 1X sahaja. Jadi ini menyebabkan kitaran haidnya akan terganggu jugalah, terencat. Okey, next question. Pewarisan yang kekurangan pigmentasi dalam manusia. Okey, pigmentasi ini dalam istilah biasanya ialah warna lah. Okey, so manusia yang kurang warna, ini dah tentulah albinisme. Orang putih celup. Okey, itu adalah albinisme sebab dia kekurangan pigmentasi. Okey, berikutnya pula mempunyai satu kromosom pada kromosom yang ke-21. Okey, ke-21 ini umur mereka yang dikira sebagai cukup dewasa lah kan, umur 21 ni. Alright. Lehernya pendek, hidungnya kemek dan lidahnya sering terjelih keluar. So, apa nama penyakit ini? Alright, so ini adalah sindrom Down. Okay, so kalau lihat sahaja ada masalah pada kromosom yang ke-21, sepatutnya dia hanya ada berpasangan, dia 2 sahaja, tiba-tiba dia ada 3 pada kromosom yang ke-21, maka itu adalah sindrom Down. Dan ciri-ciri mereka yang sindrom Down ini kita boleh lihat kepada pelajar kita di pendidikan khas, yang lehernya pendek, hidungnya kemek dan lidahnya sering terkeluar sahaja. Alright. Next, kewujudan gen resesif yang rosak menyebabkan tidak berupaya melihat dan membezakan antara warna merah dan warna hijau. Okey. So, ini masalah penglihatan kan. So, apa nama penyakit ini? Okey, ini adalah penyakit buta warna. Dia tak dapat nak bezakan warna merah dengan warna hijau. Dan akhir sekali, okey, lelaki yang mempunyai kromosom seks XXY. So, ini adalah sindrom Klinefelter. Okey. Ingat tadi lelaki sepatutnya ada kromosom seks X dan Y. Dia 2 saja. Tapi dalam kes sindrom Klinefelter ini, dia ada 1 lagi. Okey. Jadi, lelaki ini dia akan mandul dan testisnya akan bersaiz kecil. Okey. Jadi, Gabriel Larson, cek awak punya. Okey. Apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya mutasi? Okey, kita ada 4 faktor. Yang pertama adalah sinaran radioaktif. Yang keduanya juga sinaran, tapi sinaran ultra-ungu. Okey, ultra-ungu, ultraviolet yang melampaulah, yang tinggi sangat. So, ini juga boleh menyebabkan berlakunya mutasi. Yang ketiga adalah bahan kimia. Dan faktor yang keempat adalah faktor perubahan persekitaran. Okey, perubahan persekitaran menyebabkan organisma ini mengalami proses adaptasi lah sebenarnya. Okey, so itu berkenaan dengan mutasi. Seterusnya kita lihat penyelidikan genetik. Okey, mengapa kita buat pembiakan baka? Okey. Apakah ciri-ciri yang kita
hendak pada pembiakan bakar. Kalau awak tanam rambutan yang bagaimana yang awak mahu. Okey, kalau saya dah tentu saya mahukan rambutan yang cepat matang. Kalau boleh tanam hari ini, esok sudah berbuah. Itu dia cepat matang. Yang keduanya, saya mahu hasilnya banyak. Okey, hasilnya banyak. Yang ketiga, saya mahu kualitinya tinggi. Okey, contohnya rambutan saya mahukan isinya yang tebal. Okey, itu kualiti yang tinggi. Yang keempat, tahan lasak. Okey, dia tahan lasak terhadap serangan penyakit. Dan yang kelimanya juga tahan lasak, tapi tahan lasak terhadap perubahan persekitaran. Okey, so ini adalah ciri-ciri bakar yang kita mahukan. Okey, kita ada beberapa kaedah lah yang kita boleh buat, sama ada kita nak buat kaedah kacukan ke, kaedah kejuruteraan genetik ke dan sebagainya lah. Tetapi pokok pangkalnya adalah ciri-ciri bakar yang saya mahu adalah yang cepat matang, hasilnya banyak, kualitinya bagus, dia dah tahan lasak, dia tak mudah matilah kalau kena serangan penyakit. Okey, so itu berkenaan dengan penyelidikan genetik. Seterusnya kita pergi kepada variasi. Okey, variasi ini dalam istilah biasanya adalah kepelbagaian. Okey, itu maksudnya variasi. So, apa maksud variasi? Variasi adalah perbezaan. Okey. Perbezaan semula jadi antara spesies yang sama. Okey, apa contoh spesies? Okey, manusia lah kan. Okey, manusia, anjing, siput. Okey, itu adalah spesies lah. Okey, dan dengan adanya variasi, maka kita ada pelbagai bulu anjing. Okey, pelbagai saiz anjing. So, itu adalah variasi lah. Kepelbagaian. Dan kita juga belajar dua jenis variasi, iaitu variasi selanjar. Dalam bahasa Inggerisnya adalah continuous variation, dan variasi tak selanjar, iaitu discontinuous variation. Okey, selanjar dengan tidak selanjar. So, apa beza antara variasi selanjar dengan tidak selanjar? Bagaimana nak kenal pasti sama ada variasi itu selanjar ataupun tidak selanjar? Okey, so kita boleh tengok, boleh diukur atau tidak? Boleh atau tidak disukat? Kalau boleh diukur, maka itu ialah variasi selanjar. Okey, so variasi tak selanjar tidak boleh diukur. Ada tak ciri-ciri perantaraan dia? Okey, kalau variasi selanjar, dia ada ciri-ciri perantaraan. Tetapi kalau untuk variasi tak selanjar, dia tidak ada ciri-ciri perantaraan. Contohnya lah, okey, contoh kumpulan darah. Kumpulan darah kita ada darah O, darah A, darah B. Okey, dan mungkin juga ada darah AB.
Tidak ada manusia yang darahnya sebahagiannya O, sebahagiannya A. Okey. Kalau dia berdarah O bermaksud dia darah O lah. Dia tak mungkin ada darah O pada masa yang sama dia ada darah A. Okey. So itu maksudnya ciri-ciri perantaraan. Kalau untuk variasi selanjar kita ambil contohlah berat badan. Ada orang beratnya 40, ada orang beratnya 50. Okey, 40 dan 50. Saya sebut tadi adalah 40 dan 50 kilogram. Ada tak orang di antara 40 dengan 50? Dah tentu ada kan? Ada yang 41, ada 42, ada 43 kilogram. Okey? Itu maksudnya ciri-ciri perantaraan. So, ada tak perbezaan yang ketara? Okey. Oleh kerana variasi selanjar ini dia ada ciri-ciri perantaraan, jadi perbezaannya adalah tidak ketara. Tetapi untuk variasi tak selanjar, perbezaannya adalah ketara. Kalau awak boleh golongkan lidah, memang awak boleh golongkan lidah lah kan? Kita boleh bezakan siapa yang boleh golong lidah, siapa yang tidak boleh golong lidah. Siapa yang ada lesung pipit dan siapa yang tidak ada lesung pipit. Okey. Apakah faktor yang mempengaruhi? Jadi untuk variasi selanjar ini dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, apa contoh faktor-faktor persekitaran? Okey. Contohnya kita ada dari segi pemakanan dia. Makan sikit, kurus, makan banyak, gemuk, kedempul. Okey. Selain daripada pemakanan, faktor cuaca juga main peranan. Okey, ada orang satu keluarganya putih, tiba-tiba dia je hitam. Sebab apa? Dia suka main bola sepak, asyik berjemur saja. So lalas dia jadi gelap, tak nampaklah waktu malam, nampak gigi saja. Okey. Untuk variasi tak selanjar pula, ianya dipengaruhi oleh faktor genetik. Okey. Bermaksud yang ini ianya boleh diwarisi. Okey. Tetapi untuk variasi selanjar tadi tidak boleh diwarisi. Okey. Maksudnya kalau bapa mempunyai telinga yang lekap, okey, ada lekapan cuping telinga, maka anaknya pun mungkin ada lekapan cuping telinga. Kalau mak boleh golong lidah, maka anaknya pun juga mungkin boleh golong lidah. So itu adalah faktor genetik. Okey. Ada tak graf berbentuk loceng terbalik? Okey. Graf berbentuk loceng terbalik ini kita panggil sebagai lekuk normal. Okey. Ataupun lengkung normal. Yang bentuknya macam ini. Kalau kita lukis graf. Okey. So, untuk variasi selanjar, ialah awak akan nampak bentuk grafnya begini. Okey. Macam loceng terbalik lah. Okey. Tetapi untuk variasi tak selanjar, tidak ada. Alright. So, kalau kita tengok kepada jadual ini, yang manakah perubahannya adalah kekal. Ataupun sifat-sifat itu adalah kekal. Variasi tak selanjar, kalau darah O memang O, A memang A, B memang B kan. So, yang ini sifatnya adalah kekal. Tetapi yang ini dia tidak kekal. Macam awak lah. Beberapa tahun dahulu, 10 tahun dahulu, awak mungkin lebih pendek sangat kan. Sekarang jadi tinggi sangat pula, mengalahkan saiz guru-guru awak.
Sebab banyak minum susu lah kot. Okey. Nah, kita pergi ke soalan 21. Okey, satu kajian mengumpul berat badan bagi 40 orang pelajar. Keputusan ditunjukkan dalam jadual. Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan jadual di bawah. Okey, bagaimana kita nak selesaikan yang ini? Okey, so ini awak dah belajar. Ada belajar dalam kelas matematik awak kan? Okey, guru mat awak akan ajar awak menggunakan kaedah gundalan. Okey, so kita mulakan 32.1. 32.1 berada di sini kan? Betul? Okey, 32.1. Okey, saya tanda. Okey, ini saya potong. 53.0 di sini. Okey, potong. 42.4. Okey, sini. Potong. 37.9. 37.9 berada dalam julat ini. Okey, so saya tanda sini. Saya potong. 48.2. Okey, di sini. Potong. 40.4. Alright, it's over here. Okey, 47.3 sebelah sini. 43.7. Okey, di sini. 44.1. 44.1 sini. Okey, potong. 41.7. Okey, juga di sini. Alright, potong. 46.7. 46.7. Okey, sini. 38.6. Alright. 35.3 di sini kan. Okey. 47.7. Okey, here. 37.7 here. 42.3. Okey, sini. 44.5 di sini. 49.3 di sini. Okey, potong. 33.8 over here. 42.7. Okey, sini. 36.8. 36. Okey, sini ya. 48.6. Okey, di sini. 42.8. Okey, sini. 51.3. Sini. 49.3. Okey, di sini. 41.7. 41. Okey, sini ya. Alright. 31.1. Okey, di sini. 37.3. Okey, sini. 43.5. Okey, sini lagi. 43.5. Sudah. 41.4. 41.4. Okey, sini. 35.7. Okey. 41.5. Here, right? 42.1 over here. 40.5. Okay, sini. 47.3. Okay, bawah sini. 43.2. That will be here. 40.8 also here. 43.7. 43.7 is also here. Okey, potong saja 38.3. Okey, di sini. Potong 39.3. Okey, still here. Okey, so next kita lengkapkan jadual. Okey, di sini kita ada 3. Okey, sini ada 9. Sini ada 18. Sini ialah 8. Dan di sini adalah 2. Okey, so itu bilangan pelajar. Nah, berdasarkan keputusan dalam jadual di atas, lukiskan satu histogram. So, dalam soalan ini dia minta kita lukis histogram. Okey, ada beza di antara histogram dengan carta bar. Okey, untuk yang ini kita diminta untuk lukis histogram. Okey. So, untuk julat 30 hingga 34.9. 30 hingga 34.9 kita ada 3 orang. Okey. 3 orang. Okey, so ini 2, ini 4, so mana 3?
dah tentulah letaknya di tengah-tengah. Okey, so saya lukiskan di tengah-tengah. Alright. Mungkin saya besarkan sedikit pen saya. Okey, so ini tengah-tengah. Dia ikut sini. Okey. Okey, 35 sampai 39.9 ada berapa? Okey, ada 9. So, 8, 10. So, dia letaknya di tengah-tengah. Alright, so lengkapkan yang ke bawah sini ya. Saya freehand tapi awak mesti pakai pembaris. Okey, seterusnya 40 hingga 44.9 saya ada 18. Okey, so 18. Seterusnya 45 sampai 49.9 saya ada 8. Okey, so di sini 8. Dan akhir sekali saya ada 2. Okey, so ini 2. Alright, so awak boleh lorekkanlah kalau awak nak. Tapi sebaik-baiknya kita lorekkan supaya kita nampak kita punya histogram itu. Okey, so itu ialah histogram. Now, apakah jenis variasi yang ditunjukkan oleh sifat di atas? So, kalau kita tengok sifat itu, okey, saya akan guna mungkin pen biru. Apa yang saya nampak ialah ini bentuknya begini. Alright. So, maksudnya ada bentuk macam loceng terbalik. Jadi, apakah jenis variasi itu? Kalau ada loceng terbalik, maka itu namanya ialah variasi selanjar. Okey. Terangkan jawapan anda sebab ada ciri-ciri. Okey, ada ciri-ciri perantaraan dia. Okey. Dari mana saya tahu ada ciri-ciri perantaraan? Lihat pada nombor inilah. Dia ada 40.4, dia ada 41, ada 42. So, dia ada ciri-ciri perantaraan. Follow. So, histogram, kita lukis bar itu dia bersebelahan antara satu sama lain. Bukan hanya bersebelahan, tetapi dia bersentuhan. Okey, kita pergi ke soalan 22 sekarang ini. Okey, satu kajian telah dijalankan untuk mengumpul maklumat. Okey, maklumat variasi kumpulan darah dalam penduduk Houston. Jadual menunjukkan data yang dikumpul dan awak diminta untuk melukiskan carta bar. Okey. So, kita akan lukiskan carta bar kita berdasarkan kepada jadual yang diberi. Alright. So, untuk darah A kita ada berapa orang? 40 orang. Okey, 40 orang. So, saya akan ambil 3 sebelah kanan dan 3 sebelah kiri. Okey. Kemudian kita lukiskan kotak itu. Okey, kita lorekkan sajalah. Okey.
Darah B pula kita ada 60. Okey, 60 ini B, 60. Ambil 3 kanan, 3 kiri. Okey, dan lukiskan bar itu. Alright. Okey, so ini kita lorekkan. Okey, untuk AB pula kita ada 30. Okey, 30. So, ini 40, ini 20. So, letak yang di tengah-tengah. So, di sini 30 kiri, 30. Sorry, 3 kiri dan 3 kanan. Okey, lukiskan saja. Okey, and then kita lorekkan dia. Dan akhir sekali adalah darah O. Darah O kita ada 80. Okey, darah O 80. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Dan kita lorekkan. So, apakah nama variasi ini? Okey, kita tetap nampak tanda-tanda perantaraan kan? Kalau darah A, darah A, darah B, darah B. Tidak ada dia sebahagian A, sebahagian dia B dalam diri seseorang. So, untuk yang ini, ianya adalah variasi tidak selanjar. Okey, ini adalah variasi tidak selanjar. Mana awak tahu? Sebab tiada ciri-ciri perantaraan. Okey. So, itu sahaja perjumpaan kita untuk kali ini. Saya harap awak bolehlah mengikuti. Okey, sebelum itu tengok perbezaan di antara histogram. Okey, histogram dia bersentuhan, dia rapat-rapat, tetapi untuk carta bar dia ada ruang kosong di antara bar itu. Alright. Saiz ini tadi saya guna 3 kiri, 3 kanan kan. So kita ada 6 petak sini. Ini pun juga 6 petak, ini pun saya guna 6 petak, ini pun saya guna 6 petak. Okey, so itu sahaja. Kita jumpa di hari yang lain. Bye-bye.